Ustaz kata tak boleh solat witir 2 kali. Kalau Pak Long lepas solat isyak, sebelum Pak Long tidur, Pak Long solat witir dah, buat 1 ke, buat 3 ke, buat 5 ke, tak kisahlah, paling banyak 11. Pagi esok Pak Long bangun, Pak Long buat witir semula, tak boleh. Solat pun tak boleh. Ni dia pakai agama memiakal dia jengkreng. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, agama nas. Nabi kita la witrani fi lailatin wahidah. Tidak boleh solat witir 2 kali dalam satu malam. Sebelum tidur dah witir dah, hang bangun pagi esok hang nak witir lagi, tak boleh. Tak boleh tu bukan kata makruh, tak boleh tu haram, berdosa, tak sah. Solat witir bukan merompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita teruskan bacaan kitab Muniyatul Musallin. Sambungan muka surat 81, tajuknya mengiringi solat zuhur selepas solat Jumaat. Kita tahu solat Jumaat dia dilakukan ataupun ditunaikan dalam waktu zuhur. Nah, dalam waktu zuhur itu ijma' ulama, tak boleh solat Jumaat waktu asar. Baik, bila kita buat dalam waktu zuhur, maka ganti zuhur lah. Sehari semalam 5 waktu. Nabi terima solat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj 50 dikurang jadi 5. 5 waktu itu ialah zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Baik, bila kita buat pada hari Jumaat, pada waktu zuhur itu kita buat Jumaat, berpandukan nas ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Hadis-hadis dan juga ijma' ulama. Jadi kalau kita solat Jumaat kemudian kita iring, maksud iring dalam waktu zuhur itu juga selepas kita solat Jumaat, kita solat zuhur pula, itu jadi 6. Jadi 6 tambah dengan Jumaat, boleh ataupun tidak mengiringi solat zuhur selepas kita solat Jumaat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila diperolehi segala syarat sah Jumaat. Kita dah baca sebelum daripada ini syarat sah Jumaat lah, bukan surat sebelah tu je, surat 80. Berakal, baligh, merdeka, bermastautin, dan 40 orang yang sah solatnya. Dalam mazhab Syafi'i 40 orang yang sah solat. Baik, kita dah ada yang ni.
Kita dah ada yang akil, baligh, mustautin, merdeka dan juga 40 orang mana boleh buat solat Jumaat. Baik-baik apabila diperoleh segala syarat sah Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Maka kita pun tunaikan solat Jumaat, maka solat itu pun sah. Apabila sah Jumaat, jangan diiringi dengan solat zuhur selepasnya. Nah, bila Jumaat sudah sah, maka tak boleh kita solat zuhur selepas daripada itu. Mazhab siapa? Asy-Syafi'i. Baik, solat zuhur tidak dituntut lagi selepas solat Jumaat. Bila sah solat Jumaat, maka tidak dituntut lagi solat Jumaat dan solat zuhur, kerana solat Jumaat itu menggantikan solat zuhur. Dah dia ganti sebab apa kita nak buat semula. Nah, kalau buat semula tak nama gantilah. Ini tak boleh dah, tak boleh. Dalam satu waktu tak boleh buat. Tidak dituntut mengerjakan dalam satu waktu, tidak dituntut mengerjakan dua fardu, tak boleh. Dalam masa yang sama tidak dituntut kita mengerjakan dua fardu. Tak boleh tu sampai tahap mana? Sampai tahap bahkan haram. Tak boleh dengan mana haram. Tiada pahala dan berdosa mengerjakannya. Bila haram tak ada pahala. Dia pahala ni benar wajib. Kalau kita buat tak dosa dapat pahala. Sunat kalau kita buat dapat pahala. Benar haram mana ada pahala. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu jangan buat benar haram. Sebab benda haram akan memberikan pada kita dosa semata-mata, tidak akan ada pahala kalau benda tu haram. Solat mu haram kan? Mungkin akan timbul persoalan pada kita yang mungkin baru-baru nak kenal agama. Ataupun kita melihat agama tu ikut akal kita. Jadi ayah pin nombor 2. Agama ni pakai ikut akal tak boleh, tuan-tuan. Agama ni dia ialah nas, dia ialah syarak. Dia mesti ikut nas, bukan pakai akal. Agama jangan pakai akal. Kalau kita pakai akal, kita akan timbulkan persoalan. Solat pun tak boleh kan? Bukan merompak, bukan minum arak, bukan berzina, solat. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, bila ustaz sebut haram bagi salam kepada perempuan, lelaki muda haram bagi salam kepada perempuan muda, salam pun tak boleh. Jadi agama mayakal, jengkreng. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, ustaz kata tak boleh solat witir 2 kali. Kalau Pak Long lepas solat isyak, sebelum Pak Long tidur, Pak Long solat witir dah, buat 1 ke, buat 3 ke, buat 5 ke, tak kisahlah, paling banyak 11. Pagi esok Pak Long bangun, Pak Long buat witir semula, tak boleh. Solat pun tak boleh. Ini dia bagi agama momen akal dia jengkreng. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, agama nas. Nabi kita la witrani fi lailatin wahidah. Tidak boleh solat witir 2 kali dalam satu malam. Sebelum tidur dah witir dah, han bangun pagi esok han nak witir lagi, tak boleh. Tak boleh tu bukan kata makruh, tak boleh tu haram, berdosa, tak sah. Solat witir bukan merompak. Ada faham? Agama bukan dengan akal, agama nas. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, kalau kita nak fikir dengan akal, kenapa haram solat zuhur? Lagi banyak pahala. Jumaat kita solat, zuhur solat juga, macam ni. Tu akal. Ayah pin nombor 3. Allahu Rabbi, agama ingat, bukan akal. Nah, sebab tu yang ada benda-benda bid'ah. Nah, bid'ah tu mungkin pada pandangan orang dia kata baik, boleh. Tapi tak ada pun, Nabi tak pernah suruh pun, nah, dan Nabi tak buat pun. Zikir sambil menari, oh comel ya.
semangat nah la ilaha illallah la ilaha nari lelaki perempuan ramai ajaran sesat ke 51 di Malaysia. Nah, tak boleh pakai akal agama, dia kena berpandukan nas. Nak buat apa pun mana dalil Quran, tak ada Quran, mana dalil hadis, tak ada pun mana fatwa ulama. Itu agama. Nah, okey. Jadi haram kita solat zuhur selepas kita solat Jumaat. Kalau Jumaat kita tu sah dah. Lain cerita lah kalau tak cukup 40 ke apa tu, kita ke depan. Depan lah dia ada cerita. Nah, okey. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Kerana yang demikian itu, kerana solat zuhur selepas Jumaat tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Khulafa' ar-Rasyidin pun tidak ada. Nah, zaman Nabi tak ada. Kalau zaman Khulafa' ar-Rasyidin ada, boleh tahan. Macam kita azan 2 kali Jumaat. Zaman Nabi bukan ada. Zaman Nabi sekali sekali azan tu. Azan Jumaat tu sekali, macam azan Zuhur, macam Asar, macam Maghrib, sekali. Zaman Nabi. Nabi wafat naik Abu Bakar As-Siddiq sekali. Wafat naik pula Umar Al-Khattab sekali. Naik Uthman ibn Affan 2 kali. Yang pertama, azan nak beritahu masuk waktu zuhur. Yang kedua, azan tu nak panggil orang solat Jumaat. Yang itulah sebut ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Tak ada zaman Nabi, tapi ada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, Uthman ibn Affan. Boleh ikut. Tak apa dah. Sebab Nabi suruh kita ikut Khulafa' ar-Rasyidin selepas dia. Nabi sebut alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnah aku, wa sunnati khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah khulafa' ar-rasyidin yang datang selepas daripada aku, yang mereka dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi tarawih 20 mana ada. Aisyah cerita Nabi paling banyak malam solat dia 8 saja. Nah, 11 tambah dengan witir 11. Tidak lebih daripada itu. Umar buat 20. Maka ada juga zaman Umar, walaupun zaman Nabi tidak pasti. Tarawih tu ada, tapi dia buat berapa rakaat tak pasti. Cuma Aisyah kata gitu lah. Maka bila Umar buat, boleh kita ikut Umar. Sebab dia Khulafa' ar-Rasyidin al-Mahdiyyin, yang Nabi pesan kita ikut. Jadi gini, solat zuhur lepas Jumaat zaman Nabi pun tak ada. Zaman Khulafa' ar-Rasyidin yang 4 pun elok boleh. Tak ada. Enggak. Zaman orang mutaqaddimin pun tak ada. Nah, dan orang mutaakhirin pun tak ada. Artinya ulama-ulama mutaqaddimin tidak ada, ulama-ulama mutaakhirin pun tak ada. Zaman Syafi'i tak ada, zaman Nawawi pun tak ada. Ini tu. Dan juga orang-orang berilmu tak pernah buat. Kalau ada pun insya-Allah lah, ajaran sesat ke 52 di Malaysia. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itu kaedah. Tidak ada. Baik, tiada satu pun negeri yang muktabar. Negeri yang muktabar, negeri yang jadi contoh pada umat Islam seperti Mekah. Mekah negeri yang muktabar di segi agama, dan Madinah. Orang-orang yang mengerjakan solat Jumaat kemudian mengiringinya dengan solat Zuhur, tidak ada. Mekah tidak ada, Madinah tidak ada. Syekh Daud duduk di Mekah tu lama, tak ada. Mekah tak pernah buat lepas Zuhur, lepas Jumaat buat Zuhur, tidak ada. Di Madinah pun tidak ada. Dia kata kecuali di Mesir. Kecuali di Mesir kerana banyak sangat tempat solat Jumaat. Saya duduk di Mesir tak lama, tuan-tuan, dalam 5 tahun di Mesir, tak lama mana. Memang Jumaat tu banyak. Dia adalah satu contoh kita, satu wilayah tu dia ada satu masjid negeri macam kita lah. Kita ada masjid Jami', masjid negeri. Kemudian dia ada masjid-masjid kecil. Dia tak cukup
orang dia terlalu banyak. Mesir ni rakyat dia ramai, tapi ada lagi negara hak lebih ramai daripada Mesir. Waktu saya duduk di Mesir tahun 90-an, 97 saya pergi Mesir. 97 balik 92 saya balik 97. Masa 90-an tu dia baru dalam 60 juta waktu itu. 60 juta, Malaysia baru 18 juta waktu itu. Beza dah 40 juta lebih. Lah ni Malaysia pun dekat-dekat 40 juta. Mesir mungkin dalam 80, 90, mungkin mencecah 100 juta. Nah, Mesir bukan macam kita. SOP dia bukan macam kita ni tak ramai sangat. SOP tu boleh ikut lagi kalau penyakit ni, pandemik ni. Kita SPM baru ni 1.5 meter jarak, 1.5 meter. Dewan kami tak cukup kena naik buat di kelas sebab dia jarak jauh. Mesir anak saya duduk sana tahu, saya tahu. Nah, masa masuk TV penjarakan ni apa dia fizikal, hak sebenarnya belaga bahu. Pensyarah dia mati apa orang tak boleh nak jaga, banyak sangat negara. Bila dia banyak sangat, ramai sangat, boleh apa orang ni sepak dengan dia boleh. Nah, payahlah, janganlah banyak sangat. Payah nak jaga. Bila negara yang jadi ramai gitu, memang susah nak jaga. Lebih-lebih jadi penyakit macam ni. Pandai-pandai jaga diri lah. Nah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, jadi ramai. Kalau tempat saya duduk di Mansurah. Mansurah ni yang paling terkenal wanita dia comel. Tu duduk situ. Kan kita pilih dia letak, mana tahu. Kita sampai tu orang letak situ, duduk situ. Nah, memang comel. Wanita dia comel sebab dia kacuk dulu. Generasi depa dulu kacuk dengan Perancis masa Perancis masuk ke Mesir. Zaman Louis. Mereka kacuk Perancis dengan Mesir. Hidung ini double 3 ni jari ni. Sangkuk ni hanger tak jatuh. Dia hidung. Kita tengok ni. Hidung jemur lah. Muarah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ramai duduk bangunan ni. Sini solat Jumaat. Sini solat Jumaat. Kalau kata hak ni habis dah. Pergi sana. Kat habis lari betul lah ni. Habis sini, jom pergi depan tu ada pula. Banyak. Nah, sampai Jumaat buat di bangunan tinggi, banyak tingkat. Kadang tu dia buat di tingkat bawah, kadang tu tingkat 2, kadang tu tingkat 3. Jadi macam-macam. Sebab tu Syekh Syarawi ni ulama Mesir, dia mengeluarkan fatwa masjid dalam bangunan ni tak boleh. Sebab di atas ni ada orang, di bawah ada orang. Kalau hak tengah-tengah lah. Masjid ni dia bukan boleh ada orang haid nifas. Kalau dalam bangunan, hak rumah atas takkan tak ada perempuan, ada rumah lelaki semua. Mana ada? Mesti ada bini dia, mesti ada anak perempuan. Takkan dia suci 30 hari direct, mesti dia haid. Masjid dia sampai ke langit tu, dia punya kawasan dia sampai ke langit. Daripada masjid sampai ke langit tu dia punya kawasan masjid. Jadi hak atas tu ada haid nifas, mana boleh. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab itu ruang udara Mekah, kapal-kapal orang kafir tak boleh lalu. Nah, bukan kata Mekah, ruang udara tak boleh lintah. Sebab itu dikira ruang udara sampai ke langit. Masjidil Haram orang kafir tak boleh lintah. Nah, bukan ke bawah sampai atas. Baik tuan-tuan, jadi masjid memang banyak. Syekh kita dia duduk Mekah, tapi dia tahulah di Mesir tu memang banyak masjid. Bila banyak masjid, akan berlakulah buat solat zuhur selepas daripada solat Jumaat bagi yang bermazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kerana banyak sangat tempat solat Jumaat dan ada beberapa mazhab yang mana ahlinya ada dari kalangan Syafi'i, Hanafi, Maliki. Tak macam kita Malaysia ni. Malaysia ni boleh kata pukul rata Syafi'i lah. Walaupun ada juga hak bukan Syafi'i, tapi
Kita kira negara Malaysia ni sudah bermazhab Syafi'i dalam bab ibadah, dalam bab syariah, dalam bab fiqh. Malaysia memilih Syafi'i. Dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Makkah, Malaysia Syafi'i. Mesir ada Syafi'i, ada Maliki, ada juga Hanafi. Jadi bila buat gini, yang Syafi'i dia akan solat zuhur mula. Sebab mazhab Syafi'i, syarat sah solat Jumaat tidak boleh ada dua Jumaat dalam satu qaryah. Tidak boleh ada dua Jumaat dalam satu qaryah. Bila ada dua ke atas, maka yang dulu sahaja, yang dulu takbiratul ihram sahaja yang sah, hak lepas tu semua tak sah lakar. Nah, maka wajib solat zuhur. Ini mazhab Syafi'i, tak boleh satu qaryah, satu je masjid yang buat Jumaat. Baik, jadi Hanafi tak apa, Hanafi tak ada masalah. Jadi yang mazhab Syafi'i dia kena solat zuhur semula. Jadi inilah ada kata Syekh di Mesir ada yang solat zuhur selepas Jumaat bagi yang bermazhab Syafi'i. Dan sangat ramai orang di sana sehingga tidak dapat berhimpun pada satu tempat atau dua, tiga tempat sahaja. Bayangkanlah rumah ni tuan-tuan, dak di Kedah kita ni, walaupun kita ni negeri yang tak berapa nak kaya macam Selangor, macam Penang. Nah, ada dak rumah orang atas kubur? Ada? Atas kubur buat rumah ada? Tak ada. Rizat kubur ada lah. Buat rumah atas rizat kubur tu ada. Tu masjid baru. Buat rumah atas rizat kubur. Atas kubur mana ada rumah? Di Mesir atas kubur ada rumah. Bukan hidup. Mak limah balik kampung. Mak limah pun tak berani keluar au. Sampai atas kubur pun ada orang. Nak cerita ramainya rakyat Mesir sampai tak cukup tanah atas kubur buat rumah. Banyak lah. Nah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, pada mazhab Hanafi, Syekh kita sebut pada mazhab Hanafi, bab solat zuhur lepas Jumaat ni sah, boleh. Sah bermilan Jumaat pada satu negeri, pada satu kampung, boleh. Bagi dia tidak ada masalah. Nah, dah dia pun Syafi'i syarat 40, dia 3 orang boleh. Hanafi, dia memang tak sama lah. Nah, mazhab antara mazhab tidak sama. Ini kita duk cakap mengenai mazhab kita Syafi'i. Hanafi tak ada masalah. Walaupun tiada kesesakan di tempat solat, walaupun masjid ni tak penuh hari, boleh buat masjid ni Jumaat, tak ada hal. Nah, bagi Hanafi. Dalam keadaan begini, orang-orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i sudah tentu akan mengulangi solat zuhur. Sebab Syafi'i tak boleh, maka lepas solat Jumaat mereka akan solat zuhur mula. Selepas solat Jumaat, kerana sudah berlaku berbilang Jumaat pada satu tempat dengan tiada kesesakan atau banyak sangat bilangan tempat untuk memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah. Pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah, nak jaga pendapat tu solat zuhur mula. Tidak sah sama sekali berbilang Jumaat pada satu negeri, sama ada sesebuah masjid itu sesak ataupun tidak. Jadi kalau tengok sini, mazhab Hanafi lebih relevan diguna pakai. Nah, di segi relevan lah. Tapi kita dah bermazhab Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Baik, masalah berbilang Jumaat pada satu negeri atau kampung boleh berlaku kerana dua perkara. Ini dalam mazhab Syafi'i, boleh kita lebih daripada satu masjid dalam satu kampung, dalam satu qaryah buat Jumaat dengan kalau berlaku dua perkara ini. Baik, yang pertama, antaranya kerana diperlukan, disebabkan kesesakan tempat solat penuh. Jumaat je penuh, di masjid kita nak penuh. Ni Jumaat, Aidilfitri, Aidiladha. Lain pada tu tak ada orang lah. Zuhur sampai ke subuh memang tak ada. Sebab tu masjid ni bila besar, ada masjid dia buat masjid besar. Kalau macam derga tu masjid dia panjang, tambah lagi panjang.
Kalau saya pengalaman di Sarawak, mereka bukan buka. Mereka tak buka sebelah sana, mereka tak buka sebelah sana. Mereka akan buka hari Jumaat, Aidilfitri, Aidiladha. Sebab ramai buka. Solat biasa, Zuhur sampai subuh, tutup sebelah sana, solat dalam. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa? Kalau orang masuk kot ni, dia nak lari pergi hujung tu. Kalau sakit jantung rebah. Kalau macam adik derga tu lari pergi sana, jengkreng tu. Tambah belah sana pula. Hak sini sampai kolah. Jadi pendekkan, kita penuhkan ruang depan sahaja. Tak penuh pun. Kalau tutup sana. Ruang situ tak penuh pun. Jadi kalau kuliah, boleh kita nampak muka. Hak geng belah sana. Memang relax sembang. Dalam dengar kuliah, mereka buat kuliah nombor 2. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi besar. Masjid kita akan penuh 3 masa ni. Mingguan, Jumaat, tahunan, Aidilfitri, Aidiladha. Masa lain, tiang lebih banyak daripada masjid. Cuba bilang tengok. Masjid Jamek di Kuching, Sarawak, tiang dia ada dalam 5-60 tiang dalam jamaah solat Zuhur sampai subuh 25 orang. Tu kata tiang lebih banyak daripada jamaah. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau pergi Madinah, pergi Masjid Haram, tak jumpa tiang sikit pada orang ramai. Itu masjid di Mekah, Madinah. Lain pada Mekah, Madinah, jengkreng. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak pergi Mekah, Madinah buat umrah pun, depa hak pergi sana, masjid tak tinggal. Hebat. Di Malaysia tak nak pergi masjid. Pergi Mekah, pergi Madinah, lama. 3 pagi duk iktikaf you. Hebat. 14 hari, 10 hari. Balik Malaysia tidur terus. Kan sini kok belah Australia. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa jadi macam tu? Wallahu a'lam. Baik. Okey, masuk mula. Bila ramai sangat, maka diperlukan menurut pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad ni pendapat yang paling kuat. Bukan kata pendapat lain tak boleh pakai dah. Pendapat muktamad, pendapat paling kuat. Maka semua solat Jumaat itu sama ada yang ditunaikan terdahulu, terkemudian atau bersamaan, waktunya dikira sah, tetapi disunatkan mengiringinya dengan solat Zuhur bagi yang ditunaikan terkemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat yang tidak mengharuskan sama sekali berbilang Jumaat. Contoh, kita kata buat contoh, Korea ni satu Korea kita ni perlukan kepada 2 tempat. Masjid Bukhari sudah tak boleh tampung, contoh mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, masjid ni tak boleh tampung. Walaupun besar 2 tingkat, dah tak boleh tampung buat contoh. Maka kena buka lagi satu masjid dekat-dekat sini. Sebab apa? Sebab sesak sangat, maka dalam Syafi'i pun dibolehkan untuk dia buat satu Jumaat lagi di masjid lain dalam Korea yang sama. Baik, bila buat mana-mana masjid yang takbir dulu, dia ukuran. Kalau kita sesak, boleh buka satu lagi, tak apa. Yang mana dulu pun dua-dua sah. Yang ni A dulu pun sah, B kemudian pun sah juga, tak apa. Tetapi nak jaga yang pendapat kata tak boleh, walau apa pun sesak pun tak boleh, maka yang kedua takbir sunat, bukan wajib, sunat buat Zuhur semula. Ataupun sama-sama takbir, sunat buat Zuhur semula. Dua-dua sunat. Kalau sama-sama lah, dua-dua sunat solat Zuhur semula lepas tu. Kalau A takbir dulu, hak B masjid B kemudian, maka hak B hak kemudian ni sunat solat Zuhur selepas daripada solat Jumaat. A haram solat, A tak boleh, sebab A confirm dah
sebab dia dulu. Nak ukur di mana? Ukur pada ra. Ukur pada ra. Allahu Akbar. Bar. Ra. Bar. Situ. Siapa nak ukur? Siapa nak ukur? Mana aku tahu. Dia tak kira hak takbir dulu ke belakang. Janjinya ra tu dia dulu. Mungkin masjid A ni dia panjang sikit. Allahu Akbar. Dia panjang sikit. Hak B dia pendek. A takbir dulu. Allah. B belakang. Allahu Akbar. Hak mana dulu? Hak mana sampai dulu? Ba. B lah. Walaupun A takbir dulu. B panjang. Allah. Panjang. B tak takbir lagi. Nah. Dia agak Allah, agak 6 harakat. B takbir. Allahu Akbar. Nah dia. Nah dia. Dia sampai ba dulu. Dia tak kira hak A dulu. Dia kira siapa sampai ba dulu. Siapa nak ukur Cik Nasir? Cik Nasir nak ukur. Sini tu masjid, depan tu masjid. Mungkin kita dengar di mikrofon, siapa ba dulu. Kita duduk jadi makmum, imam takbir Allah, hak sana kita dengar ba. Mana kita sini solat sunat solat zuhur lepas Jumaat. Kalau boleh dengar lah. Kalau tak tahu. Siapa dulu? Mana tahu? A dulu ke? B dulu? Tak tahu. Dua-dua sunat. Tuan-tuan, tengok muslimat yang dirahmati. Itu kaedah bagi tempat yang bersesak yang dibolehkan untuk buat jamaah ataupun Jumaat yang kedua. Baik, tempat yang hanya perlu 2 Jumaat, kalau dia buat 3, susah. Dia perlukan 2 sahaja, tiba-tiba pergi tambah lagi 1 jadi 3. Maka hanya 2 sahaja yang akan lulus. Mana-mana hak 3 tadi hak ba dulu. Masjid A dengan B ba dulu. Masjid C bar belakang sikit. Maka A dengan B sah. C tak sah. Sebab apa? Sebab perlu 2. Siapa kata jadi 3? Tuan-tuan, maka wajib depa solat zuhur. Tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati, banyak dalam masyarakat sebenarnya. Ada contoh yang kita gini. Sebab solat Jumaat dia perlukan kepada kebenaran daripada majlis agama. Solat zuhur, solat asar tak apa, buat je lah, tak perlu kebenaran. Ada masjid, solat je lah. Jumaat, walaupun kita ada masjid tapi tidak dibenarkan oleh majlis agama Jabatan Mufti, tak boleh buat. Berlaku dalam satu Korea. Masjid depa ni ada 2 masjid. Tapi satu sahaja buat Jumaat, satu ni solat biasalah. Dia panggil masjid ghairu jami'. Hak buat Jumaat masjid jami'. Hak satu lagi masjid juga boleh iktikaf, boleh solat sunat tahiyat, tapi ghairu jami', tak buat Jumaat. Baik, bila masjid ni nak renovation, dia nak buat penambahan pada masjid, maka depa tutup masjid ni. Tutup masjid ni, buat Jumaat masjid ni. Masjid A hak buat Jumaat ni ditutup, sebahagian tutup, jadi tak boleh buat Jumaat. Orang tak boleh nak tampung orang ramai. Maka berpindah ke masjid B. Masjid B masih luas, tukar buat sini. Yang ni buat renovation. Renovation masjid bukan boleh buat dalam 3 hari. Tu lah. Dia kadang-kadang maka setahun, 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun. Jadi mereka duduk solat sini ni sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun Jumaat. Bila masjid ni sudah siap renovation dia, maka diarahkan oleh majlis agama pindah pergi sini. Geng sini hentam saja. Dia buat juga Jumaat. Sebab dah lama buat, dah biasa dah. Mereka buat juga, sini buat, geng kreng. Hak mana sah? Ewa. Hak ni sah, hak ni iktiraf. Hak ni tumpang je. Tumpang tiba-tiba lepas tumpang kira jalan terus. Siapa-siapa solat sini ni, solat masjid ni, wajib solat zuhur mula.
Kadang tu kita akan tahu masjid ni illegal ke tidak, kita tak tahu. Tak apalah tak tahu. Kalau kita tahu, wajib kita solat zuhur. Sebab apa? Tidak diiktiraf Jumaat dia, maka tidak sah. Kalau tidak sah, wajib solat zuhur. Nah, kalau kita tahu ada masjid buat Jumaat tidak dibenarkan oleh Jabatan Mufti, jangan pi. Tak sah solat. Solat pun tak boleh. Oh pula dah main pakai akal lagi. Solat tak boleh. Kan karaoke. Nah, ingat boleh. Agama nas, bukan akal. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, kita sambung mula. Maka semua solat Jumaat itu sama ada yang ditunaikan terdahulu, terkemudian atau bersamaan waktunya dikira sah, tetapi disunatkan mengiringinya dengan solat zuhur bagi yang ditunaikan terkemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat yang tidak mengharuskan sama sekali berbilang Jumaat. Sunat buat. Nah, ini bagi yang dibolehkan. Dan yang ditunaikan yang terdahulu itu haram. Kalau dah pasti masjid A itu bar dia dulu, dia solat zuhur haram. Macam tadi balik lah. Tak boleh buat dua fardu dalam satu waktu. Dia haram balik. Yang boleh hak kedua. Ataupun sama-sama dua-dua boleh buat. Jadi yang terdahulu itu haram mengiringinya dengan solat zuhur kerana solat Jumaatnya sah dengan tiada khilaf. Dalam hal ini semua ulama bersepakat mengatakan tidak sah solat zuhur mengiringi solat Jumaat yang sah. Nah, kalau hak nombor satu bar sampai dia buat tu tidak, dia hukum dia haram berdosa, dan sepakat ulama tidak sah solat zuhur itu yang mengiringi solat Jumaat. Baik. Jika ni fiqh dia ada nama dia fiqh, dia ada andaian. Nah, baik, jika dikatakan sebab diiringi solat zuhur selepas solat Jumaat yang cukup bilangan 40 orang dengan alasan ramai yang tidak tahu rukun solat. Hak di atas tadi itu masalah masjid itu tak cukup penuh, maka dibolehkan buka satu lagi. Ini bukan masalah jamaah tu tak reti Fatihah ke tidak, ada kaitan. Jemaah ni pandai Fatihah semua dah tu. Cuma sosok ramai sangat, maka diharuskan dia buka lagi satu. Nah, ikutlah keperluan nak buka satu ke dua, ikut kelulusan daripada Jabatan Mufti lah kalau kita hari ni. Baik, kalau di andaian. Nah, kalau dikatakan solat zuhur yang mengiringi solat Jumaat tadi dibuat atas alasan ramai yang tidak tahu rukun solat. Jahil, banyak jahil di Korea tu, dan ramai yang tidak kena bacaan Fatihah. Rukun solat pun ramai tak tahu, bacaan Fatihah pun ramai yang tak boleh. Sedangkan dia punya bilangan dia tak ramai, bilangan jamaah dia tak ramai. Maka supaya berihtiyat, ihtiyat ni berhati-hati dalam masalah hukum, dalam ibadah, maka keadaan sedemikian tidak disuruh mengulangi solat zuhur selepas solat Jumaat kerana bilangan yang muktabar pada syarak sudah diperolehi, iaitu adanya orang-orang kamil seramai 40 orang. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita dah ada 40, maka kita jangan meletakkan syak. 40 ni boleh semua ke Fatihah? 40 ni tahu semua ke rukun? AJK masjid tak boleh buat macam tu. Sebab tu saya dah sebut dulu minggu lepas. Nah, imam dan AJK masjid dia ambil tahu jamaah yang maintain, yang melazimi masjid, yang dia tak pernah tinggal ke masjid kecuali dia bermusafir saja. Ambil tahu sekurang-kurang 50 ke 60 orang yang kita sudah pasti dia ni tahu rukun-rukun solat Jumaat dan sebagainya, dan dia baca Fatihah pun betul. Jadi bila berlaku macam ni, maka tak perlu ragu-ragu lagi dah, sebab dia dah confirm lebih 60 orang ahli Korea ni yang memang Fatihah sudah diuji oleh tuan imam. Okey, maka tak perlu ragu-ragu, dia tak perlu ada benda macam ni.
Benda macam ni akan berlaku jika sekiranya AJK Masjid tidak maklum, tidak tahu yang anak Korea ni berapa orang hak boleh baca Fatihah. Memang dia akan syok. Lebih-lebih lagi masa PKP hak buat 50 baru ni. Ramai-ramai tu mungkin tidak ada syok. Tapi bila bilangan sudah disikitkan 50 ni, syarat dalam mazhab Syafi'i kena tahu rukun, kena boleh baca Fatihah. Maka imam akan jadi syok. 50 ni ada betul ke Fatihah? Jadi dia pun pening. Sebab tu kita kena standby siap-siap. Biar kita tahu 100 orang pun tak apa. Dalam pengetahuan tuan imam, depa ni Fatihah dia okey. Nah, tak perlu tahu semua. Sebahagian yang boleh mencukupkan bilangan jemaah sudah memadai kita tahu. Depa ni boleh Fatihah ataupun tidak. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau alasan itu tak boleh ulang solat Zuhur. Habis solat Jumaat, tuan imam pegang mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan tak ada. Tuan-tuan, jadi kita nampaknya hari ini oleh kerana kita disuruh buat Jumaat di 50 orang saja. Jadi saya pun tak pastilah dalam 50 ni ada hak boleh baca Fatihah betul ke tidak. Jadi saya syok situ, kita solat Zuhur pula. Tak boleh. Nah, hak tu tak boleh. Jadi masalah ni tidak sama dengan masalah hak sosok tadi. Tidak sama. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Kalau buat juga, bila tak boleh buat juga, haram, berdosa. Nah, macam tu lah. Tak sah. Baik, itu andaian nombor 1. Andaian yang kedua, tidak sah solat Jumaat dengan keadaan syak pada bilangan ahli Jumaat yang muktabar. Yang syak pada bilangan ahli. Tidak harus dikerjakan solat Jumaat dalam keadaan syak. Malah haram dan tidak sah solat Jumaatnya. Dengan hal yang demikian, wajib dikerjakan solat Zuhur selepas solat Jumaat. Kalau tuan imam tengok ni dia kata dalam 50 orang ada ni, tapi 50 ni takut ada orang musafir yang singgah solat ke, jadi dia pun jadi tak apa nak yakin. Yang kata bilangan 40 ni betul-betul hak boleh ataupun tidak. Kalau macam tu, kalau imam rasa macam tu, maka memang dia tak boleh solat Jumaat. Tak boleh solat Jumaat, tidak sah. Dia kena yakin bilangan 40 tu yang boleh. Kalau tak boleh buat solat Jumaat, wajib solat Zuhur. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Habis muka surat ni. Lapan 50 tu kita dah berhenti dulu lah. Ni kitab ni tuan-tuan. Ni sudah dirumikan pun nampak macam banyak. Tuan-tuan tengok hak Jawi. Lagilah kalau Jawi ni baca banyak ni. Tak sampai sedekah baca. Tak faham pula tu. Ni dia ubah sedikit gaya bahasa agak mudah faham. Jadi muniyatul musalli jangan baca sendiri. Payah faham. Jadi kita tutup sini dulu. Kita akan sambung hak nombor 2 tu minggu depan, insya-Allah. Baik, saya nak tengok soalan. Dah lama tak jawab soalan, depa duduk bawah ni. Baik. Soalan nombor 1, musim PKP yang lepas. Ada Korea ni buat 2 solat Jumaat. Satu tempat di masjid dan satu lagi di surau, dengan tujuan untuk mengurangkan jamaah, di mana arahan polis jamaah 50 orang sahaja. Apakah sah solat Jumaat depa? Ini mazhab mana? Mazhab ayah pen ke apa? Kita dah baca tadi mazhab Syafi'i syarat sah Jumaat. Kita di Malaysia ni kira Syafi'i lah, tak tahu lah, takut depa mazhab lagi. Takut depa ni Hanafi ke, tak tahu. Tapi kalau Malaysia berpegang dengan Syafi'i, dia syarat sah, dia saya ulang semula, tidak boleh berbilang-bilang Jumaat dalam satu Korea. Bila PKP ke PKPB ke apa-apa lah, bila arahan daripada majlis agama lah, bahagian agama ni majlis agama, yang arahkan.
arahkan 50, ada tempat dia arahkan 40, ada tempat 20. Tengok negeri je lah. Dia arahkan 50, maka 50 sahajalah. Ya hak surau tu duk buat apa? 50 orang tu solat, hak lain tak wajib lah dah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, yang pergi buat pula tu apa pasal? Maka dia jadilah, bukan jadi macam hak tadi ni. Hak tadi bila perlu dua, nah, yang ni perlu satu je. Dia pergi buat, maka dia buat tu tidak sah Jumaat dan haram berdosa. Buat dua Jumaat dalam satu qaryah ni mengikut mazhab Syafi'i. Tak boleh kan? Dia pergi buat apa? Dia bukan nak mengurangkan, dia benarkan Jumaat untuk 50, maka masjid yang beroperasi, masjid Jami' yang beroperasi bab Jumaat, masjid tu je lah buat. Yang surau tu duk pergi buat nak pergi jadi 50 lagi tu, apa pasal? Jawab. Tak tahu pasal. Hang tanya depa lah, sebab apa pasal? Jawapan dia tidak sah. Nah, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dia bukan kata melimpah. Dah 5 orang masjid tu boleh buat sampai 2000, tapi arahan 50. Tidak ada keperluan kita nak buat masjid lain. Yang boleh buat ni kalau penuh sesak, maka arahan di dalam majlis agama boleh buat di surau ni. Kita jadikan masjid nombor 2. Dia surau je, tapi hari Jumaat boleh buat situ Jumaat atas arahan daripada majlis agama, sebab masjid ni sesak sangat. Yang tu okey. Yang ni bukan sesak. Dia arahan PKP. Nah, masjid luah lagi. Majlis yang dia buat lagi yang kedua tu tidak sah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, saya nak pesan tuan-tuan jangan hantar ke mesej. Ada hantar mesej ni lama dah saya tak tengok. Memang saya tak tengok, saya tengok WhatsApp. Nah, kalau kita tak ada WhatsApp, pergi tumpang mango sebelah, tapi jarak 1 meter. Ni kita hari ni kalau start 13 ni, baru ni kosong 13. Kalau Malai ada, derga ada, hak punca dia masjidmu Tanjung Dara. Ni kes Kenuri. Kalau sudah Kenuri, jagalah. Nah, saya tak pergi Kenuri nak. Kecuali Kenuri tu adik saya, abang saya pergi lah. Kalau hak besar-besar saya tak pergi lagi. Nah, darurah. Boleh. Kita Kenuri ni payah nak jaga. Jangan duk cakap lah. Masjid ni boleh jaga SOP lagi. Tu pun tak jaga. Nah, Kenuri dah lah letak meja tu dekat, kita nak berselisih 1 meter tak ada pasal. Memang tak boleh jaga. Kita dia tak boleh jaga Kenuri ni. Nah. Baik, tuan-tuan. Mana pula lah. Orang nak jawab tak ada lah. Jawab. Dia duk hantar kat 10 kali kesian ke dia. Kita tak tengok balik rumah. Tengok. Malam ni tak tahu pula. Ada. Tapi malam ni dia malas kali, dia tak hantar. Dia hantar ni banyak kan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali hantar. Soalan tu lah. Copy and paste. Kita tak tengok. Jangan hantar mesej. Hantar WhatsApp. Nah, saya tak tengok. Baik, dia kata adik kita apa adik dia lah. Adik saya berhutang projek, contoh RM 100K, dah 5 tahun tak bayar. Hutang projek tu hutang dengan siapa? Ni hutang dengan kita. Janji nak bayar. Lepas kematian ayah dan mak, harta pusaka difaraidkan, dapat nilaian RM 100K. Dia tu dapat 100,000, sama dengan hutang dia 100,000. Ni betul ke tak? Wallah alam. Maka abangnya nak ambil bahagian adik untuk tolak hutang. Contoh adik hutang dengan abang 100K, tak bayar. Mak mati, ayah mati, duit tunai bagi dapat seorang 100K hak lelaki. Nah, jadi
Dia hutang dengan kita 100k, jadi kita nak tarik 100k tu tak nak bagi kat dia. Nak ambil siap-siap. Kalau tak ambil memang tak payah sampai mapuh. Boleh ke tak? Maka abangnya nak ambil bahagian adik untuk tolak hutang. Kalau tak ambil ni lah last nilai yang ada, adik tak bagi kita tak halal pula. Adik tak bagi, bila nak ambil tak bagi pula. Tak halal. Ambil tak halal. Tak halal ke abang dia. Bolehkah abangnya ambil hutang RM 100k sebab adik kata tak halal? Dia nak ambil boleh tak? Baik, apakah hukumnya pencerahan? Baik, tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau adik berhutang dengan abang dia, bila kita sudah faraid harta pusaka hak bahagian wang tunai, dapat nilai yang boleh menolak hutang. Yang buat kira pula abang dia hak sulung. Buat kira ni. Abdul Wahab. Sulung buat kira. Maka dia tengok, 100,000. Hutang 15 tahun tak bayar. Sekupang tak bayar. Pinjam 100,000 tak bayar sampai keluar. Tiba-tiba 100,000 ni. Jadi dia pun ambil. Bila ambil, dia bayar hutang lah. Adik bila tahu, abang mana duit saya abang? Duit kamu tak ada. Sebab apa? Tolak hutang lah 100,000. Bila lagi nak bayar? Masa ni ya. Tak halal. Adik. Hukum dia boleh. Boleh ambil duit tu. Sebab kalau kita tak ambil, memang dia tak bayar. Ambil. Kalau dia kata tak halal, tak jadi apa-apa. Sebab dia berhutang dengan kita, kita pun tak kata tak halal. Kita kata boleh, hutang aku tak halal. Dia kata apa pula? Kita ambil duit tu, dia kata tak halal. Kita kata, ambil duit aku tak halal juga. Macam mana? Satu sama. Baru pada muka. Dia tak boleh kata tak halal. Kita ambil boleh, tak dosa pun. Selesai hutang dia, selamatlah dia tu. Tak ada masalah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sekadar itulah pada malam ini. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.